Baik, kita mulakan kisah pertama, kiriman daripada Cik Said Nasih, seorang pengurus sebuah hotel di Singapura. Saya tak boleh sebutkan nama hotelnya atas sebab-sebab hotel ini masih lagi beroperasi. Sebab saya takut nanti bila saya sebutkan nama, hotel tu mungkin ramai tak nak pergi sebab takut nak tinggal dekat sana. Jadi kisah yang saya nak ceritakan ini, benar ataupun tidak, ingat ini adalah satu perkongsian saja. Yang penting semua yang disampaikan kita anggap sebagai satu hiburan. Kata Cik Said Nasih, dahulu sebelum saya menjadi seorang pengurus, saya juga merupakan seorang pekerja hotel yang biasa, Kisi. Antara kerja saya yang pernah buat adalah membantulah para pekerja-pekerja lain untuk menguruskan bilik-bilik pelanggan, hotel guest. Banyak benda saya buat, macam-macam department saya pernah dicampak untuk mendapat pengalaman, Kisi. Dan antaranya saya pernah satu ketika dahulu ni, saya pernah mengawasi seorang pekerja baru untuk membersihkan sebuah bilik. Dan bilik ini adalah bilik memang yang tidak digunakan. Ya, ini adalah bilik yang tidak digunakan dan belum ada booking terhadap bilik yang dimaksudkan ini. Jadi kebetulan pula kata Encik Said Nasih, pada waktu itu bilik yang dikatakan ini pelanggan yang check out dari bilik ini keluar lewat. Dia request for extra time untuk late check out. Jadi akhirnya kita membenarkan, dan late check out tu sekitar jam 7 malam, atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi kita dah benarkan dia late check out, dia dah keluar dari bilik tu 7 malam. Kemudian dari situlah saya mengajak seorang pekerja baru. Saya temankan dia untuk bersihkan bilik. Tugas saya untuk memerhatikan adakah dia mampu melakukan kerja ini seorang diri tanpa saya ganggu, tanpa saya memberi arahan. Sebelum ni saya akan mengarahkan, kemas ni, buat ni, ini nak kena cek, yang ini nak kena periksa, cadar tukar, yang ini buang, yang ini sengit, yang ini betulkan. Dan ini adalah waktu yang dia buat segala-galanya dengan sendiri. Saya hanya perlu tengok dan ambil nota, kemudian saya perlu debrief, beritahu pekerja ni apa kesilapan, apa yang patut dilakukan. Jadi saya pun temankan pekerja ini. Sampai dekat bilik, kita buka pintu. Seperti biasa, bilik yang ditinggalkan oleh para pelanggan ni lazimnya berselirak, Casey. Berselirak. Dia pun datanglah dengan saya. Dia datang dengan pushcart, ada satu kereta sorong ni, di mana dalam situ terdapat kelengkapan bilik-bilik yang nak dibersihkan. Antaranya tuala, cadar, ubat gigi, toiletries lah dipanggil di sini. Dan bila sampai dekat bilik itu, buka pintu, yang masuk dulu adalah pekerja saya ni. Dia masuk dulu, saya dekat luar. Saya tengok dia buka pintu, saya tengok dia tolak pintu, dia masuk, kemudian dia keluar balik. Anda bayangkan, dia masuk dalam bilik itu, dia buka pintu, dia jalan masuk. Saya baru nak masuk ni, kata Cik Said Nasih, dia keluar balik. Kemudian saya terperanjat, kenapa ni? Masuklah. Cik Said, dekat dalam ada orang lah. Ada orang? Mana ada orang? Hotel guest dah check out tadi tau, pukul 7. Awak tengok betul-betul. Dia masuk lagi, dia jenguk, dia keluar balik. Ada orang, Cik Nasih, tengah tidur dekat atas katil tu. Anda bayangkan, saudara, waktu tu kata Cik Said Nasih ni, saya macam, dia ni memainkan aku ke? Jadi saya pun masuk dalam. Saya jenguk dekat atas katil, sememangnya tidak ada orang pun. Shima, sini. Mana ada orang? Kemudian Shima datang tengok. Saya dapat rasakan yang dia ni betul-betul benar-benar tidak tipu, Kisi. Dia benar-benar nampak di atas katil tadi ada orang, sebab cara dia terperanjat,
cara dia terkejut. Bila bercakap dengan saya, mata dia tak lari daripada memandang ke arah katil, menunjukkan dia benar-benar ternampak sesuatu awal tadi. Kemudian, dah. Kemas sekarang, cepat. Saya nak tengok awak kemas. Dia pun kemas Casey. Dia mula kemas. Kan tengah kemas, dia cadar tu dia tarik keluar, dia betulkan cadar. Semualah dia buat satu persatu. Dalam masa lebih kurang 5 hingga 10 minit 5 hingga 10 minit dia kemas bilik hotel tu. Saya nampak ada perempuan lalu tau, depan pintu hotel. Dia lalu sekali, saya nampak ada orang lalu. Kemudian dia lalu 2 kali. Kemudian dia lalu 3 kali. Orang yang sama Casey, lalu dah berkali-kali lalu depan pintu hotel yang sedang dibersihkan. Ada bayangkan saudara, saya pun kata dengan Shima, Shima, awak bersihkan dulu, saya nak keluar sekejap. Kemudian Shima kata, Cik Said temanlah saya. Cik Said jangan keluar dulu boleh tak? Saya nak habiskan ni, boleh tak Cik Said? Tolonglah. Kemudian saya tanya, kenapa dengan awak ni? Saya keluar sekejap dekat koridor ni je. Cik Said tolonglah, jangan keluar. Temankan sekejap je. Shima sini, saya bawa dia keluar. Cik Said kata saya bawa Shima keluar. Dekat koridor saya bertanya pada dia, kenapa dengan awak ni? Awak cakap dengan saya, awak nak kerja ke tak nak? Cik Said, saya tak bohong Cik Said. Kenapa? Dia diam Casey. Dia diam. Kemudian saya tanya lagi, Shima, awak cakap, tak kisah bunyi dia mungkin susah nak percaya atau tidak, saya ni sekarang in charge. Awak beritahu saya, apa yang berlaku, saya nak tahu. Saya tanya pada Shima. Cik Said minta maaf. Kalau saya ni beritahu Cik Said ni benda ni mungkin macam tak masuk akal. Saya minta maaf. Cik Said, tadi 2 kali saya masuk bilik kan Cik Said, saya cakap ada orang dalam bilik tu tengah baring atas katil. Saya sumpah saya tak bohong Cik Said. Saya nampak ada perempuan tengah baring atas katil. Kemudian Cik Said masuk kan, Cik Said tengok tak ada orang. Cik Said panggil saya, memang orang tu dah tak ada Cik Said. Saya, okey. Dah tu kenapa awak tak nak kemas lagi? Cik Said, selepas tu saya kemas. Saya kemas katil, saya bersihkan cadar tu semua, tukar cadar, sarung bantal. Cik Said, sebenarnya saya rasa perempuan tadi sembunyi belakang langsi dalam bilik hotel Cik Said. Awak ni, kalau dia sembunyi belakang langsi, mesti saya nampak. Saya tak nampak pun. Awak jangan main-main lah. Cik Said pergi tengok belakang langsi. Cik Said beritahu saya, Casey, saya pun masuk bilik hotel. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Ya Allah, Casey, saya ternampak Casey. Dekat belakang langsi, saya tak nampak orang tapi belakang langsi tu nampak macam ada susuk tubuh seseorang sedang berdiri. Saya ketuk pintu Casey. Dekat tangan saya ada walkie-talkie. Tum 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 tum. Whoever inside, please come out. You are unauthorized to be in this room. Out now. Casey. Bila saya pergi ke arah langsi dan silak langsi, saya gunakan walkie-talkie, saya pegang walkie-talkie, saya silak langsi. Shima dekat belakang saya. Langsung tidak ada orang. Tak ada orang ke sih? Saya tengok Shima, Shima tengok saya. Kemudian, Shima, saya percaya cakap awak. Saya keluar dengan Shima, saya kata tak apa, bilik ni saya temankan awak. Awak buat cepat-cepat. Masuk dalam, Shima kemas Casey secepat mungkin
dah periksa dah okey, keluar, tutup pintu. Saya turun bawah, saya beritahu hotel staff yang bilik ... ini jangan digunakan dahulu. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah yang pertama pada tengah malam ini. Bersama dengan saya Casey, kita akan sambung kisah yang kedua. Kisah tadi di salah sebuah hotel di Singapura. Tapi yang ini berlaku bukan baru-baru inilah, dah lama kiriman katanya. Kisah ini dah lama berlaku tapi dia tak beritahulah. Cik Said Nasir tidak memberitahu. Lebih tepat lagi tahun bila, ya. Tapi ada bayangkan bilik hotel ni ada kalanya kalau waktu-waktu musim orang datang bercuti penuh lah, ya. Tapi kalau waktu-waktu memang bukan waktu cuti, agak-agak ada kalanya bilik hotel ni, kata Cik Said Nasir, memang kosong untuk berminggu-minggu lamanya. Jadi kami ni tak tahulah dengan hotel lain, tapi tepat saya bertugas hotel ni, kami pastikan bilik-bilik hotel ni tidak kosong terlalu lama. Jadi kalau bilik hotel ni dalam data kami mengatakan bilik ni dah hampir-hampir kosong, tidak digunakan selama seminggu. Nanti bila orang yang nak beli, bila orang yang nak sewa bilik hotel ni dekat laman-laman tertentu, kami akan push, kami akan sewakan bilik-bilik yang dah lama kosong ni supaya ia tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Ini kepercayaan bukan saja pada orang Melayu Islam, malah orang Cina, Mat Saleh, orang India, semua mempunyai kepercayaan yang sama. Bilik jangan dibiarkan kosong terlalu lama. Itu dia kata Cik Said Nasir. Ya, hello, selamat pagi boy, apa khabar? Khabar baik. Boy buat panggilan dari mana boy? Saya dari Jorok. Kisah boy tentang apa? Silakan. Kisah saya tentang rumah lama saya di Bedok Reservoir. Silakan. Time ada yang angkat saya keluar malam-malam, dia keluar time maghrib lah. Lepas tu dia jalan-jalan dengan mata dia tempat pasir ris, tempat orang cakap apa, kandang kuda bila dia balik, dia tak mandi, tak cuci kaki, tak cuci muka. Lepas tu dia balik masuk bilik, dia tidur. Habis satu hari tu saya demam panas. Lepas tu saya minum air ustaz kasih. Terus dah okey. Lepas tu adik perempuan saya kena. Lepas tu adik perempuan saya demam panas. Lepas tu adik perempuan saya macam ketawa sendiri lah. Lepas tu bila saya pun tak tahu macam mana nak buat kan. Terus masa saya panggil jiran saya orang atas turun. Terus dia ubat-ubat. Dia cakap dalam rumah ni ada 3 jenis ikat, toyo dengan pocong. Lepas tu bila mak saya dah dengar yang adik saya dah okey. Lepas tu tiba masa mak saya pingsan. Bila mak saya dah pingsan, kirakan ni kirakan satu family ni masuk tempat badan mak saya. Kirakan Ika, anak dia dengan nenek dia dalam badan mak saya. Lepas tu macam mak saya menilai lah. Budak-budak pak bawah kena main bola, terus naik atas. Tanya asal terus cakap kena sampuk sampai pukul 12 malam tu sampai pukul 4 pagi baru habis. Jadi kemudian apa yang berlaku? Dia dah habis tu, maksud anda dah tak kena sambut lagi lah? Kirakan tu benda dia nak jumpa yang orang yang bawa balik ni barang lah. Habis bila dah gitu, kita tak asyik dia jumpa lah. Bila mak saya dah okey, kirakan saya hantar sampah kat bilik. Lepas tu dia berentak lah, macam nak keluar, nak pergi bilik. Nak pergi bilik apa ni, bilik yang perempuan yang bawa balik ni benda lah. Habis lepas tu saya tahan lah tu pintu. Dia berentak-berentak nak keluar. Terus bila saya punya jiran punya bapak baca Yasin.
rabuhkan garam dengan tadi hitam semua, 4 penjuru. Lepas tu benda ada 4 bawah, 4 tingkap. Kira kan dekat rumah saya ada satu pokok yang besar kan. Tu benda Pak era pokok sana. Jadi bila dia turun, dia ambil satu paku, dia ketuk. Dia tak tahu lah baca apa lah. Lepas tu benda dah tak ada lagi lah. Sampai sekarang. Bila saya dah pindah, saya sekarang tinggal Bedok North. Dah tak ada apa-apa lagi lah. Semua Alhamdulillah. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Ini merupakan ulangan MG12 yang dipanggil Misteri Jam 12 Kisah Pindik, yang mana ada bacaan dan juga ada lakonan yang bersesuaian dengan sound effect. Jadi kita dengar sekarang ulangannya. Kiriman ini datang dari seorang isteri. Saya rasa dalam pengalaman hidup beliau yang beliau kirimkan pada saya setelah membaca kisah ini sepenuhnya, saya dapati mungkin ada juga suami-suami yang mempunyai sikap dan sifat seperti suami pengirim kita ini. Pendengar Ria 897, kiriman yang saya terima datangnya daripada Adawiyah, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada Casey dan juga penggemar rancangan MG12. Nama saya Adawiyah, tapi nama ini bukan nama sebenar. Saya menggunakan nama samaran supaya identiti keluarga saya dapat dilindungi. Pengalaman yang ingin saya ceritakan ini adalah berkenaan dengan ibu mertua saya, berkenaan dengan suami saya. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Adawiyah, saya ada seorang suami yang memang tidak percaya akan gangguan-gangguan makhluk gaib. Tapi dia tahu benda-benda ni wujud. Cuma katanya, kalau kita terlampau ikutkan sangat, kita terlampau percayakan sangat, ia akan memudaratkan kita dan akan membuat kita terpisung. Jadi bila saya perkatakan tentang perkara dan hal ini, suami saya akan menidakkan, akan menepis apa jua yang saya katakan. Pendengar Misteri Jam 12, saya ingin terus sentuh tentang ibu mertua saya bersama dengan suami. Ibu mertua saya pada waktu itu sudah pun sakit. Dikatakan bedridden, terlantar di atas katil. Keadaannya makin lama makin teruk. Casey bayangkan, ibu mertua saya orangnya kurus. Makin tua, makin lama, makin kurus, sampaikan hanya tinggal kulit saja. Tapi yang peliknya, perut ibu mertua saya, semakin dia kurus, semakin besar perutnya, semakin menggelembung, seperti orang yang hamil. Dan setiap malam, dia akan menangis. Kadang-kala bila saya masuk dan menegur, dia akan beritahu saya sesuatu. Dan saya pernah beritahu suami, tapi suami tidak percaya akan kata-kata saya. Jangan ganggu aku, tolong. Aku tak kacau kau, tolong. Adawiyah, tolong Mak Adawiyah. Abang, ada apa? Bang, abang dengar tak Mak menangis? Dah berapa minggu Mak macam ni, bang? Abang tak nak ke bawa Mak pergi berubat? Hei, awak ni tolonglah berubat. Kita kena bawa Mak pergi doktor. Doktor kata tak ada apa-apa pun. Mungkin Mak mengigau agaknya. Biasalah dah tua-tua menyanyuk macam ni. Hei, awak janganlah fikir bukan-bukan, bang. Mana boleh saya tak fikir bukan-bukan, bang? Dah berapa minggu Mak macam ni, bang. Terpekik menangis dalam bilik. Bila malam macam ni, abang bawa lah. Saya boleh temankan. Saya bawa Mak, bang. Tolonglah, bang. Tak ada apa-apa lah. Awak tidur sudah. Nanti kita tengok. Appointment Mak pun belum lagi. Nanti jumpa doktor, abang tanya lagi kenapa. Sudahlah, tidurlah. Awak pergi tengok Mak sekejap. Apa dia nak tu? Pergi. Saya besok kerja pagi ni. Susah betul lah dapat suami macam ni.
Adawiyah, tolong Mak Adawiyah. Mak takut. Tidur dengan Mak Tidur sini boleh tak? Mak, kenapa Mak? Mak cakap dengan saya kenapa? Adawiyah, dekat tingkap ada benda tu. Mak takut. Tutupkan tingkap boleh tak? Tutup langsir Tolonglah, tolong. Saya dah berapa kali tutup tingkap. Nanti Mak kejut saya suruh buka tingkap. Sekarang Mak suruh tutup balik pula. Ada apa Mak dekat tingkap? Saya tak nampak apa-apa pun. Tante Mak ni fikiran sangat tak? Walaupun Mak ni terbaring dekat katil, Mak masih waras. Mak ingat pada Allah. Tapi kalau dah nampak benda tu, Mak cakap dengan saya, benda apa Mak nampak? Adawiyah, sini. dekat tingkap, Mak nampak Penanggal. Astaghfirullahalazim. Mak, tak apa Mak. Mak tunggu sekejap ya. Saya tutup tingkap. Saya masuk bilik ambil bantal. Saya tidur dengan Mak ya. Cepat tau, Mak takut. Begitulah keadaan Mak mertua saya, Casey. Untuk beberapa minggu itulah, gangguan mula berlaku, mula terjadi pada dirinya. Dan saya kerap kali beritahu suami, tapi suami saya memang tidak indahkan. Suami kata, Mak ni dah tua, mungkin penyakit nyanyuk. Tapi bila saya berjumpa dengan Mak, setiap malam bila dia panggil nama saya mesti datang. Kalau tak boleh harapkan anak sendiri, saya ni sebagai seorang menantu juga tanggungjawab saya. Sebab dia juga adalah mak saya. Beberapa kali itu bila saya datang, dia mesti ajak saya tidur bersama dengan dia. Pendengar misteri jam 12, katanya Adawiyah. Kisi kadang-kala saya ambil bantal, saya tidur dengan Mak. Tapi kadang-kala saya sendiri takut, Kisi. Saya sendiri takut. Sebabnya, katil Mak saya single bed. Dia akan tidur di atas katil. Saya akan tidur di atas lantai beralaskan hanya selimut dengan 2 bantal. Bantal kepala dan bantal peluk. Ada beberapa kali, bila saya baring, saya pandang ke bawah katil. Saya rasa seram sangat-sangat. Seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan saya di bawah katil mak mertua saya. Jadi saya akan baring, memandang ke arah pintu dan katil di belakang saya. Pernah beberapa kali ketika saya menemani mak mertua saya, nanti dia akan berbual dengan saya. Waktu itu saya dah mengantuk sangat-sangat. Saya miringkan badan memandang ke arah pintu, di mana belakang saya adalah katil mak mertua saya. Nanti dia akan miringkan badannya, pandang ke arah saya. Kadang-kala saya akan toleh tengok dia, dan dia akan ajak saya berbual. Saya cuma memandang ke arah pintu pejam mata, dan saya iya-iyakan sudahlah, sebabnya saya memang mengantuk. Dan kadang-kala itulah ketika dia sedang memandang saya, dari atas katilnya, dia akan terpekik. Adawiyah, terima kasih temankan mak. Minta maaf lah Adawiyah. Mak ni banyak susahkan kau. Nak harapkan Razman, dia mesti tak percaya. Banyak kali mak beritahu dia. Terima kasihlah temankan mak ya Adawiyah. Tak apalah mak, mak tidurlah Saya pun dah ngantuk ni. Saya nak tidur Tak adalah, sekurang-kurangnya mak pun dah tak takut kalau kau temankan mak. Tapi mak tengok kau kesian. Kau tidur dekat bawah. Kau boleh kan tidur dekat bawah? Boleh mak, boleh. Betul. Minta maaf lah. Minta maaf lah mak susahkan kau. Tak ada apa-apa lah mak, saya okey. Mak, kenapa mak? Mak, kenapa mak? Adawiyah, tadi bila kau tengah baring dekat depan katil mak, mak nampak ada tangan keluar nak pegang kau Adawiyah. Adawiyah, mak takut.
Saya cuba tenangkan mak saya beberapa kali dengan mengajak dia membaca surah-surah bersama-sama dengan saya. Dia akan ikut, tetapi suaranya ketakutan, tergeta-geta dia membaca surah. Saya pun sebenarnya setelah mak mertua saya beritahu tentang apa yang dia nampak, meremang bulu rumah saya. Tapi saya kuatkan semangat, sebabnya kalau saya takut, kesian orang tua ni Casey. Suami saya memang tak boleh harap. Setiap kali kalau kita beritahu, dia akan cakap, kita ni terbawa-bawa, kita ni terlampau terikut-ikut sangat. Jadi apakan daya, saya cuma tenangkan mak mertua saya, ajak dia baca. Kadang-kala Casey, saya baca dengan dia dan saya harus pastikan yang dia pun dah tidur. Dan kadang-kala itulah, bila saya duduk di atas katil, di tepi dia sambil membaca, kadang-kala terasa macam ada sesuatu dekat tingkap bilik mak mertua saya. Saya akan bangun dan akan tarik langsi tutup tingkap. Pendengar Ria 897, mak mertua saya, bila dia tidur, dia suka buka tingkap. Oleh kerana pengalaman-pengalaman yang seram, kadang-kala dia arahkan saya tutup tingkap. Dia tidak suka gunakan alat pendingin hawa ataupun aircon sebab katanya terlampau sejuk, dan dia juga tidak suka gunakan kipas sebabnya terlampau sejuk untuk dirinya. Jadi dia suka buka tingkap. Angin yang tiup sekali-sekala masuk ke dalam bilik itu sudah memadai untuk menyejukkan bilik beliau. Tapi Casey, kalau saya tak tutup tingkap, nanti dia akan panggil saya. Dia minta saya tolong untuk tutupkan tingkap. Katanya dekat tingkap tu ada kakak cantik. Pernah juga dia kata ada makhluk penanggal yang dia boleh lihat. Tapi yang peliknya, saya tak pernah nampak. Cuma setiap kali saya menghampiri tingkap dalam bilik mak mertua saya akan rasa bulu roma saya akan meremang secara tiba-tiba. Pendengar misteri jam 12, sampaikan pada satu malam setelah lebih kurang hampir 2 bulan, mak mertua saya terkena gangguan penampakan dekat tingkap biliknya. Saya juga mula terkena gangguan di bilik tidur mak mertua saya di tempat yang sama. Mak, bangun mak. Kata tadi nak makan. Sini cepat. Saya suapkan mak Aduh ya. Terima kasihlah. Bersusah payah untuk mak Adawiyah. Mak minta maaf Adawiyah. Selalu susahkan kau. Dahlah mak, jangan cakap macam tu. Mak pun mak saya juga. Saya pun kena jaga. Kami dah tinggal sebumbung. Jadi tanggungjawab saya juga untuk tengok-tengokkan mak. Dahlah mak, jangan fikir bukan-bukan. Mak makan Adawiyah, kau dengar tak Adawiyah? Mak dengar ada orang beri salam dekat tingkap. Mak, saya pun ada dengar juga mak. Taklah mungkin orang bawa agaknya. Ya, mak jangan fikir bukan-bukan Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Tuhanku tolonglah, ya Allah. Adawiyah, mak takut Adawiyah. Astaghfirullahaladzim. Casey, pendengar misteri jam 12. Ketika sedang saya suap mak saya makan, kita dikejutkan suara seperti ada seseorang sedang beri salam. Tapi hairan Casey, datang dari mana? Takkan dekat tingkap bilik. Jadi pada mulanya, saya cuba tenangkan mak mertua saya. Kali kedua dia bunyi, saya dah tak tahu nak cakap apa Casey. Saya diam dan terus suap dia makan. Bukan saya tak nak keluar dari bilik. Mak mertua saya, dia ni terlantar atas katil. Kalau saya nak bawa dia keluar, saya kena angkat dia, letak dekat kerusi roda, tolak dia keluar, letak dekat sofa. Begitu susahnya keadaan mak mertua saya. Jadi, saya cuma tenangkan dia dan saya cuba elak daripada memandang ke arah tingkap bilik mak mertua saya. Tiba-tiba, daripada tepi mata saya, sedang saya suap mak mertua saya makan malam, saya dapat lihat, walaupun tak pandang,
Secara direct, saya dapat rasakan di bahagian tepi mata saya macam ada kelibat lalu lalang sebanyak 2 ataupun 3 kali. Setelah selesai makan, saya mengajak mak saya membaca beberapa surah dan saya tidurkan dia. Setelah dia tidur, barulah saya bangun, masuk ke dalam bilik dan nak lelapkan mata. Pendengar misteri jam 12. Suami saya dah nyenyak tidur. Saya seorang saja yang baru saja angkat pinggan letak dapur. Rasa takut tu masih ada. Tapi bila dah masuk dalam bilik tidur saya, terus saya lelapkan mata dan tertidur. Pendengar misteri jam 12. Pada malam yang sama, saya tersadar sekitar 2 suku pagi. Apabila saya terdengar mak mertua saya sekali lagi panggil saya. Dan kali ini saya tahu, mungkin dia panggil suruh tutup tingkap. Macam itulah keadaan mak mertua saya. Nanti malam-malam dia akan panggil nama saya. Saya bangun dan saya tanya kenapa, dia kata tutup tingkap mak takut. Tutup tingkap mak sejuk. Jadi malam tu saya sedang tidur, 2 suku pagi saya terbangun, saya dengar suara mak mertua saya memanggil saya. Adawiyah, Adawiyah, Adawiyah. Pukul berapa ni? 2 suku. Ya Allah, 2 suku. Mak aku panggil mesti suruh tutup tingkap. Ya mak, Adawiyah datang mak, kejap mak. Hei, ada suami pun tak boleh harap. Susah macam ni. Mak suruh Adawiyah tutup tingkap. Mak, astagfirullahaladzim. Mak aku tidur. Tadi kan dia panggil aku. Mak aku tidurlah. Astagfirullahaladzim. Mak aku tidur. Pendengar misteri jam 12, apa yang saya ingat perkara yang terakhir berlaku dalam bilik itu apabila saya terpekik sekuat-kuatnya, apabila saya terpandang Casey. Bila saya terpandang di atas katil mak saya. Ya Allah Casey, saya ternampak Casey. Ada perempuan baring sekatil dengan mak saya dekat katil yang sempit seorang diri. Rambut dia panjang sangat-sangat. Saya tutup tingkap. Saya tengok mak saya panggil 2-3 kali. Kemudian saya dengar ada orang panggil nama saya dekat belakang tingkap yang dah saya tutup. Saya tertoleh belakang. Bila saya tengok depan balik, di atas katil dalam bilik mak saya yang gelap, nampak susuk tubuh perempuan. Saya terpekik dan saya rasa saya pingsan. Mak saya pun terpekik menangis. Saya rasa mungkin suami saya bangun. Tahu-tahu bila saya sedar, saya berada di hospital. Sejak kejadian pada malam itu, baru suami saya berjaya. Dia panggil seorang pakar datang dan memang benar. Ada sesuatu yang tak kena dengan rumah kami di mana saya tak nak beritahu lebih terperinci tentang apakah gangguan yang kami sekeluarga alami. Pendengar Ria 897, nasib baiklah saya setakat pingsan. Kalau apa-apa berlaku yang boleh memudaratkan keselamatan saya rasa
Mungkin sampai hari ini suami saya akan menyesal. Saya ingin ingatkan kepada suami-suami yang sedang mendengar, sekiranya kalau isteri anda mengadu, dia takut, dia ternampak sesuatu, tolong bertindak. Tolonglah bertindak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dan ini berlaku di salah sebuah blog di Singapura. Pengirim yang bernama Hidayah berkongsi pengalaman beliau, kisah yang tak dapat dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Kisi? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sihat, terima kasih kerana bertanya. Nama saya Hidayah. Saya ingin berkongsi pengalaman. Saya ingin ketengahkan peristiwa. 2 hari selepas Nik Long saya meninggal dunia, saya bila balik, saya terasa seperti ada benda ikut saya ataupun sesuatu ikut saya dari belakang. Saya ni bekerja dalam bidang retail. Saya akan pulang, tutup kedai jam 10 malam. Jadi selepas tutup kedai, saya buatlah benda-benda yang patut. Saya akan keluar kedai saya paling-paling 10.40 malam. Saya naik MRT sampai kolong blok rumah saya. Setelah naik MRT dan feeder bus, 11.45 malam. Ataupun hampir-hampir 12 tengah malam, Kisi. Pendengar Ria 897 diceritakan oleh Hidayah 2 hari setelah Nik Long saya meninggal dunia. Bila jalan di kolong blok, saya rasa macam ada sesuatu ikut saya. Bila saya berjalan, saya akan berhenti. Saya akan toleh belakang. Tengok kiri, tengok kanan. Tapi tak nampak apa-apa, Casey. Cuma rasa macam ada sesuatu ikut saya. Saya teruskan. Hari berikutnya sama. Hari yang keempat, kelima. Sampaikan Kisi perkara ini, walaupun dah selalu berlaku, tetap saya masih rasa takut. Lebih kurang 3 minggu, hampir-hampir sebulan, gangguan ini berlaku pada saya. Sampailah saya beritahu ibu saya. Ibu tahu tak? Daya nak ceritakan pada ibu dah lama lah. Setiap kali Daya balik kerja, macam ada benda ikut tau. Nanti bila pusing tak ada. Tapi bila jalan, dengar. Dan boleh rasa remang bulu roma. Bila saya berbual dengan ibu saya, Casey. Bila saya berbual dengan ibu saya pun meremang bulu romanya. Sebab dia memberitahu saya, Daya, Mak kalau cakap Daya, jangan terkejut. Daya tahu tak? Setiap kali Daya balik, Mak keluar bilik tengok Daya kan? Setiap kali tu, Mak akan dengar dekat depan pintu rumah kita akan bunyi loceng kaki. Seperti ada orang pakai gelang kaki lalu lalang. Kisi, rupa-rupanya ibu saya ni mengalami perkara yang sama, gangguan seperti saya. Jadi pendengar Ria 897, sampaikan ibu saya. Ini petua lama. Betul tidak saya tak pasti, tapi ibu saya langsung ke dapur. Dia ada simpan satu tempat pembuka surat. Tempat ni benda ni tajam. Dia kata, Daya, ambil ni, letak dalam beg. Ni senjata apa ni? Jangan takut. Ini tempat buka surat. Kau simpan dalam beg kau. Benda tajam ni, malu-malu halus takut. Kisi saya buat, Kisi. Saya ambil barang tu letak dalam beg. Besoknya saya bertugas balik waktu sama, jalan Casey. Masih lagi meremang. Masih rasakan benda tu ikut. Tapi kali ini lebih dahsyat. Sebab bila saya berjalan, berdiri dekat lift lobby, saya macam perasan salah satu tembok di kolong blok saya, salah satu pilar di kolong blok rumah saya, seperti ada orang menjenguk, kemudian sembunyi. Gangguan berterusan sebenarnya.
Sampaikan ibu saya ada tak tahan, saya pun setiap hari takut nak balik. Kadang-kadang terpaksa susahkan ibu saya turun bawah jemput saya naik ke atas. Kita berjumpa dengan seseorang dan orang ini telah pun membantu. Kisi, saya nak tanyalah, adakah apa yang dilakukan betul ataupun salah? Sebab setelah menggunakan barang ini, saya dah tak rasa meremang, saya dah tak rasa ada benda ikut saya. Tapi saya rasa macam salah menggunakan barang yang diberikan. Ia adalah sejenis tangkal. Saya akan gunakan tangkal tersebut. Saya akan pin tangkal tersebut pada beg yang saya bawa. Sejak malam itu, dah tak ada lagi perasaan takut benda ikut balik, tak ada. Ia memang mujarab. Tapi sekarang persoalannya, adakah tangkal yang saya pakai ini okey ataupun tidak? Apa kata Kisi dan juga pendengar Ria 897? Terima kasih dari Nur Hidayah. Selamat tengah malam, Kisi. Yang ini daripada Kak Maimun kata, apa khabar Kisi? Ya, khabar baik. Kak Maimun ingin berkongsi satu pengalaman yang amat menyeramkan. Waktu itu Kak Maimun sedang berada di kolong blok, sedang tunggu suami pulang nak hantar barang. Suami Kak Maimun ni memandu teksi. Jadi apa yang berlaku, Kak Maimun telefon suami sebab tiba-tiba terpingin sangat-sangat nak makan sesuatu lah. Dan malam yang dimaksudkan, sekitar 11 lebih malam, telefon untuk suami, suruh suami belikan kuih tiaw goreng daging. Tiba-tiba tekak nak makan. Jadi suami pun kebetulan berada dekat kawasan kedai yang Kak Maimun suka sangat. Jadi suami kata nanti bila dia nak dekat sampai, lagi 5-10 minit, dia akan telefon, Kak Maimun turunlah ambil mi tersebut dekat loading unloading bay. Pendengar Ria 897. Jadi bila suami dah dalam perjalanan, dah beli mi, dah nak sampai, suami telefon. Suami kata, awak turun sekarang saya lagi 5-10 minit sampai. Kak Maimun pun pakai dasar kop, pakai selipar, turun bawah Kisi. Bila turun bawah, sedang duduk dekat meja dam, tunggu suami datang, tiba-tiba Kak Maimun ternampak betul-betul dekat depan ni, iaitu depan Kak Maimun merupakan belakang lah, tempat dapur orang jemur baju, tapi di kolong blok, ada seorang perempuan sedang berdiri tapi dia sandar pada tembok. Dia tengok ke hadapan, Kak Maimun nampak belakangnya. Jadi Kak Maimun duduk dalam 5-10 minit tunggu suami dan dia tetap berdiri tak gerak-gerak. Jadi apa yang berlaku, pendengar Ria 897? Yang membuat Kak Maimun rasa terkejut dan terperanjat apabila pada satu saat ini wanita tersebut tiba-tiba hilang. Apabila suami datang, Kak Maimun pun bangun. Bila bangun tu tengok bawah, ialah nak keluar dari tempat kawasan meja dam, tengok atas balik, wanita dengan sekelip mata hilang. Jadi mendengar Ria 897. Kak Maimun pun tak fikir yang bukan-bukan, jalan ke depan, jalan dekat mana wanita tu sedang berdiri. Jadi bila jalan menuju ke arah teksi suami, suami pun hantarkan mi keluar, hantarlah mi tersebut. Dan Kak Maimun pun ambil mi, pusing belakang, sedang jalan nak masuk ke kolong blok yang sama di tingkat 2 Kisi. Tingkat 2, blok Kak Maimun. Assalamualaikum. Kakak tengok atas. Siapa ni? Waalaikumsalam. Dia senyum Kisi. Lepas tu dia tengok kakak, dia tenung kakak. Meremang beli rumah Kisi, Kak Maimun lari pergi dekat lift. Yang hairan Kisi, rumah Kak Maimun tingkat 6, tekan tingkat 6, tingkat 2 pintu lift terbuka. Kisi, kakak tak buat cerita katanya di sini. Bila tingkat 2 pintu lift terbuka, kakak diri betul-betul dekat tepi butang lift tau. Jadi bila pintu lift terbuka, kata Kak Maimun, kakak ternampak pintu rumah jiran di tingkat 2. Seolah-olah dia tahu yang pintu lift akan terbuka di tingkat 2 dan dia buka tingkapnya, tengok kakak senyum. Tapi rumahnya gelap gelita. Kakak tekan. Bismillah. Kakak baca tanpa henti Kisi. Lift dari atas, lari masuk rumah, tutup pintu, tercungap-cungap, nafas dibuatnya. Kemudian malam tu tak boleh tidur ketakutan, kakak buka CD surah-surah suci untuk menemani malam kakak. Itulah pengalaman dari Kak Maimun. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman datang daripada Muhammad Alfian. Kata Muhammad Alfian, selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12.
Kisah yang saya nak ceritakan ini berlaku di blok rumah saya dekat kawasan Tampines. Hal ini ketika saya berada di kolong blok. Sedang saya duduk sambil saya bermain handphone. Sebenarnya saya ni nak betulkan motosikal. Tapi sambil saya nak betulkan motosikal ni, saya tengah tunggu kawan-kawan, members yang lain untuk sampai. Jadi saya belum boleh mulakan kerja saya, sebabnya barang-barang yang saya nak gunakan tu akan dibawa oleh members saya yang dalam perjalanan. Saya turun agak siang sedikit lah, sebabnya saya perlu turunkan motor dari tempat letak kereta bertingkat langsung saja ke kolong blok rumah saya di kawasan Tampines. Jadi setelah ambil motor daripada tempat letak motor bertingkat, saya menunggang sampai ke kolong blok. Kemudian saya letakkan di tepi, saya duduk di bangku di kolong blok rumah saya sambil saya message teman-teman dan tanya mereka bila mereka nak sampai. Sementara sedang tunggu reply daripada rakan-rakan saya pun main game lah dengan handphone. Tengah main game ni, tiba-tiba saya dengar bunyi kucing mengiau. Malam tu lah. Dan saya pun alihkan perhatian saya kepada bunyi kucing. Saya tengok kiri, tengok kanan dan bunyi lagi kucing. Saya berjalan, ternampak seekor kucing hitam yang ada di tepi tangga. Dalam keadaan sedang nak turun tangga. Jadi bila dia nak turun tangga sampai dekat lantai 1, katanya Alfian, saya pun ternampak dia berhenti tau Casey. Berhenti dalam keadaan sedang nak bergerak turun tangga, sebabnya saya sedang memandang ke arah dia. Dan dia tengok saya pun, dia tenung. Tiba-tiba kucing ni membuat suara seperti nak menerkam ataupun nak bergaduh dengan kucing lain. Macam kucing ni. Saya tengok lagi dia. Oleh kerana saya takut, bukan takut kucing sih, takut keadaan pada malam tu. Mungkin kucing tu akan serang saya. Saya berjalan terus menuju ke arah bangku. Dalam beberapa saat setelah saya bergerak duduk dekat bangku, kucing yang sama berjalan sambil suaranya seolah-olah nak bergaduh dengan sesuatu. Saya pada mulanya ingatkan kucing ni datang nak cari saya, Casey. Saya sampaikan henti daripada tengok handphone. Saya beri tumpuan dan perhatian. Tengok, kalau kucing ni bergerak dan lari ke arah saya dah standby, Casey. Dah standby lah untuk tendang, katanya di sini. Tapi bila kucing ni bergerak, saya perhatikan kucing ni sedang tengok tembok yang ada dekat kolong blok rumah saya. Kucing ni sambil bergerak dan sambil tu ekornya naik tinggi dan suaranya seolah-olah nak menerkam sesuatu dan wajah matanya memandang ke arah tembok. Di mana bila saya berdiri, tembok tu berada di belakang saya pada mulanya. Tapi sekarang saya dah duduk dan saya dapat lihat kucing bergerak menuju ke arah tembok. Pendengar Misteri Jam 12, bila jarak kucing tu dengan tembok lebih kurang dalam 1 hingga 2 meter, kucing tu mula dalam posisi nak menerkam dan masih lagi bersuara dengan suara yang garang sangat-sangat. Pendengar Misteri Jam 12, saya perhatikan betul-betul dan tengok. Alangkah terperanjatnya, saya cuma nampak sekali saja. Bila saya sedang perhatikan kucing, saya tengok tembok. Tengok kucing, saya tengok tembok. Tiba-tiba angin tiup sekali lalu dan agak kuat. Apa yang saya nampak berikut ini membuat saya rasa terperanjat sangat-sangat. Bila angin tiup dengan kuat sekali lalu dekat kolong blok, kucing tu tengah mengiau nak menerkam sesuatu di sebalik tembok. Tiba-tiba saya nampak rambut hitam. Rambut hitam seperti berkibaran dan terus jatuh. Hanya sekelip mata perkara itu berlaku. Saya tertanya-tanya pada diri saya, adakah yang saya nampak ni benar-benar rambut hitam? Kisi di sebalik tembok tu dah tak nampak sebab saya duduk agak jauh daripada jarak angle bangku tu.
Jadi nampak timbuk tu dengan kucing. Bila saya pandang, angin tiup sekali lalu, rambut hitam Casey. Selepas lebih kurang nak dekat 5 minit kucing tu berada di depan timbuk tu sedang mengiau dalam keadaan nak menerkam, baru dia cool off Casey. Dia pusing, dia bergerak dan tinggalkan kolong blok rumah saya. Saya akur tak nampak hantu lah, tapi saya nampak rambut hitam. Itu pun sekali lalu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello. Hello. Siapa tu? Azman sini Casey, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Azman buat panggilan dari mana ni? Itu Pak kerja ni. Bertugas ada teman lah Adalah. Dan pengalaman Azman tentang apa ni? Silakan. Okey, ini kisah yang 2 tahun yang lalu semasa saya bertugas di sebuah hotel terkenal di Singapura lah. Saya bagian security. Jadi kita kan selalu berkata malam dalam pukul 12 satu pukul kita cek kereta berapa kuantiti kereta dia lah. So dia ada best tu, security best tu sebulan time Cina apa? Sembayangan tu lah. So saya ni kena cek bahagian bawah. Di kawasan situ memang ada lah. Saya cek kereta, saya nampak kereta warna merah. Jadi masa tu saya tulis nombor kereta. Di dalam kereta ni saya tengok macam selalu kereta kalau ada cuaca panas saya tengok macam benda hitam kan. Untuk halang daripada cuaca panas. So kat kereta ni banyak benda tu tapi muka-muka hantu tu ada. Muka seram. Jadi saya tengok pasal pula dia taruh kereta muka-muka hantu kan. Jadi saya tulis nombor jalan sekali saya kalau saya tengok kat kamera. Saya kata apa kau tak ada kereta kat sini. Kau tu kereta buat apa macam itu. Jadi saya diam je lah. Bila saya sampai dekat bahagian penghabisan tu dia pakai saya. Akhirnya nombor kereta lah. Dia tunjuk saya. Engkau cek kereta apa kat situ? Adalah kereta warna merah ni macam itu. Macam itu lah. Jadi dia kata mana ada kereta? Aku tak ada kereta. Engkau diri situ tulis nombor macam itu. Ya, saya cakap ada kereta. Itu yang saya seramkan tu betul lah. Benda tu yelah kita orang alih-alih ada video kamera kan. Jadi takkan saya nak bohong macam itu. Itulah kisah saya yang agak seram jugalah kan. Sedang bertugas lah benda ni dialami sedang bertugas lah tu. Jadi nombor kereta tu ada lah. Tapi saya tak belilah nombor tu. Saya takut kan. Yalah. Cuba bila saya pantau balik, kawan saya tengok kat video tu, dia tengok saya tulis diri sana apa. Pastikan ulang alih lah. Saya ulang alih saya tengok kereta tu. Sebab kita aneh daripada yang lain macam tu. Dia kata saya tak nampak. Dia kata kawan saya dia tak nampak. Cuma saya je nampak je. Itulah kisahnya. Terima kasih ya. Okey. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.